Dari Makassar ke Palembang, lalu di Ambon ke Majapahit. Sungguh kasar, kainnya jarang. Kalau ditunut, menjadi cantik. Kumpulan minoriti merupakan satu kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah yang kecil. Faktor geografi mempengaruhi budaya mereka. Seperti di Pahang, terdapat beberapa etnik minoriti yang kita tidak pernah kenal dan ambil tahu. Dalam rancangan ini, Alif akan bawa anda semua menerokai etnik-etnik minoriti yang ada di semenanjung Malaysia. Dan episod kali ini kita akan mengenali etnik Makassar. Kampung Mengkasar merupakan salah sebuah perkampungan yang tertua di daerah Pekan. Berdasarkan sejarah, terdapat orang Makassar menetap di sini. Pada tahun 1722, Tok Tuan atau Karaeng Haji berketurunan suku Makassar telah membuka sebuah kampung yang bernama Mengkasar, bersempena nama tempat asalnya di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Tok Empat? Baik, alhamdulillah. Ini. Inilah orang yang Alif nak jumpa, nak bertanya lebih mendalam lagi tentang etnik masyarakat Mengkasar di Pekan Pahang ni. Nama saya Samsul Bahari, saya berasal dari Kampung Mengkasar. Berasal dari sini? Ya. Dah berapa lama di sini? Tok Tuan lah. Oh, keturunan Tok Tuan. Tok Tuan. Ya. Dah berapa tahun dah? Dah di sini hampir 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun. Okay, mungkin boleh ceritakan sikit tak? Tok Empat ni keturunan yang keberapa sebenarnya? Mari kita tengok dulu. Kita punya salah silah kita. Wow. Ni nak mula dari mana ni Tok Empat ni? Kalau kita nak mula daripada Tok Tuan, terlampau jauh sangat. Dia 1722, saya masih muda lagi. So kita ambil yang ini saja. Saya punya keturunan saya bermula daripada Tok Dohmat ni, anak dia ada 16. 16 orang anak. Pergi ke Tok Unus dan turun kepada Tok Muhaji Muda dan turun kepada Haji Khatijah dan di sinilah saya duduknya. Ni nama dia. Kalau ikut keturunan ini saya yang ke-7. Yang ke-7 Yang ke-7. Dan ini yang ke-8 lah. Ini ke-8 lah anak-anak saya lah. Anak-anak ada berapa orang? 5. Ada 6. 6 orang. Ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. Dari keturunan Mengkasar inilah bermulanya asal-usul keturunan orang kaya Indra Shah Bandar Pahang, iaitu keturunan Allahyarham Tun Abdul Razak. Tok Empat, Yep. berapa populasi penduduk di sini? Penduduk Mengkasar sekarang ni terdapat lebih kurang dalam 500 orang 500 orang dalam kampung ni. di Kampung Mengkasar. Tapi kalau di seluruh Malaysia? Di seluruh Malaysia kita tak dapat nak membayangkan jugalah sebabnya dia ada di merata-rata. Berada di merata-rata, Berada di jadi merata. belum sempat dibanci Belum lagi. lagi dibanci lagi. Kampung Mengkasar ni dibuka pada tahun 1722 oleh Tok Uban atau dikenali sebagai Karaeng Haji. Jadi lepas ni Tok Uban nak bawa saya pergi mana ni? Lepas ni kita pergi ke tempat yang abadi. Abadi? Ya.
Kampung Mengkasar mendapat jolokan kampung bersejarah ini kerana banyak peristiwa-peristiwa penting berlaku sejak abad ke-17 dan di sinilah para bangsawan, pembesar dan ulama disemadikan. Oh, inilah dia tempat abadi tu. Ya, Ini merupakan satu makam di sini ya. iya saya. Jadi mungkin makam ni ada kena-mengena ke dengan orang Mengkasar kat sini? Oh, sudah semestinya. Sebab di sinilah orang-orang kampung Mengkasar semua disemadikan di sini. Sejak lebih daripada 50 tahun yang dahulu. 50 tahun yang dahulu. 50 tahun yang dahulu. Jadi sekarang ni ada lagi tak orang disemadikan di sini ke? Oh, buat masa sekarang ni di sini dah, kawasan ni dah penuh dah. So kita dah pindah ke kawasan yang baru di sebelah sana Ada pula. lot-lot lain lah. Ya, ada lot-lot lain. Satu lagi ni saya tanya. Tu kat belakang tu nampak macam tinggi je makam dia tu. Oh, yang ada itu? orang penting ke kat situ? Yang itu dia makam Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil. Oh. Pun dikenali sebagai ziarat Raja Radin. Ziarah jadi. Ya. Kampung Mengkasar adalah kampung yang mempunyai bukti hubungan Pahang Makassar pada makam-makam, istana dan sebagainya. Antara makam-makam yang terdapat di sini ialah Makam Ziarat Raja Radin, Makam Condong, Makam Nibong atau Tembuni. Kalau anda nak tahu, Tok Tuan Karaeng Haji telah dikebumikan di perkuburan Islam di Kampung Mengkasar. Etnik Bugis mempunyai bahasa tersendiri, dikenali sebagai bahasa Bugis, yang juga dikenali sebagai Ugi. Konsonan dalam Ugi pula dikenali sebagai lontara yang berdasarkan tulisan Brahmi. Tulisan Bugis adalah tulisan disusun berdasarkan bentuk alam persekitaran tropika seperti bentuk gunung, bukit, sungai dalam bentuk mudah dan ringkas kerana kaedah penulisan. Wah, nampak tak? Sekarang ni Alif dah berpakaian etnik Makassar. Dengar ceritanya, baju yang Alif pakai ni berusia lebih dari 100 tahun. Dan sekarang ni Alif nak perkenalkan kepada anda semua. Bersama saya adalah seorang yang sangat disegani, sangat dihormati, iaitu Puan Nur Tifat. Mak Atih mula belajar daripada umur 13 tahun. 13 tahun? Ya, ya. Habis sekolah? Habis sekolah. Pengasasnya Karaeng Haji antara Tok Tuan, dialah yang menerajui tenun ni hinggalah ke Mak Atih ni. Mak Atih sekarang ni? Mak Atih sekarang ni generasi yang keberapa? Generasi yang ke-11. Alif difahamkan Mak Atih mengajar juga Ya, ya. Jadi Mak Atih mengajar kepada orang luar juga ke macam mana? Tenun ni mula-mulanya ahli keluarga Mak Atih je. Sebab itu Kerajaan Negeri Pahang telah membuat itulah satu kelas untuk bagi kepada pemuda-pemuda kampung kan, supaya belajar terlibat dengan tenun ni. Ya, ditubuhkan kelas tenun. Kain tenun Pahang dipercayai berasal dari Riau atau Sulawesi dan dibawa masuk ke negeri ini sekitar abad ke-16. Mengikut catatan sejarah, orang besar Makassar atau Bugis diketuai Tok Tuan atau Karaeng Haji berkunjung dan menetap di kampung Mengkasar Pekan. Beliau dikatakan bertanggungjawab memperbaiki cara menenun kain sutera tempatan ketika itu dan dikenali sebagai tenunan Pahang. Reka corak dan ragam hias yang halus buatannya menghiasi kain tenun Pahang. Reka corak tertentu pada kain atau tekstil menjadikan sebagai lambang darjat, identiti kaum, kepercayaan, ritual keagamaan dan sebagainya. Begitu juga keindahan kain tenun Pahang yang tidak dapat dipisahkan dari reka corak asas yang tersendiri. Pelbagai motif, corak dan warna yang berlainan terdapat pada kain tenunan Pahang. Ada cerita di sebalik baju ni tak? Siapa yang pakai ke? Siapa yang buat ke? Adakah Mak Atih yang buat ke?
Baju ni adalah pusaka daripada ayah Mak Teh sendiri. Baju ni ditenun oleh Datuk Mak Teh sendiri untuk perkahwinan ayah Mak Teh. Patutlah ada bonus nyok saya ni. Sebenarnya baju-baju yang tenunan macam ni biasanya dipakai pada bila? Tenunan Pahang ni dia pakai masa majlis-majlis tertentu. Majlis-majlis tertentu je. Dia tak pakai untuk hari-hari biasa, tak pakai. Tak. Ada tak cara-cara perbezaan nak tahu ini adalah tenunan Pahang? Kalau ikutkan cerita orang dulu, memang ni corak bagi orang lelaki-lelaki. Corak maknanya dia lebih kepada berjalur. Perempuan tu macam selalunya kita buat baju kosong, kain jalur-jalur. Kain jalur-jalur. Tu corak diri, tapi dulu-dulu. Tapi sekarang ni berbagai-bagai kan dah. Contohlah kalau baju macam ni pada waktu dahulu, berapa lama masa untuk tenun? Dulu makan masa bertenun sebab dia orang dulu bertenun ni makin lama dia kain tu makin elok. Sebab itu kalau nak bandingkan dulu dengan sekarang ni jauh beza. Jauh beza Maknanya taklah macam sekarang ni bila dah naik atas tenun tu, tenun je lah dia ketuk. Ketuk je, ketuk. Jadi masa dulu, masa Mak Teh dulu kalau buat macam tu orang tua marah. Sebabnya kalau ketuk-ketuk itu dia panggil ketuk anak menangis. Dulu dia ketuk lalu bukan sebabnya dia supaya daging tu masuk. Kalau ketuk-ketuk itu kita kata dia masuk, sebenarnya dia tak masuk. Kita tinjau kali kedua tu daging tu keluar. Songket tenun diraja Pahang adalah khazanah negara tidak ternilai kerana ia adalah lambang keagungan budaya Melayu yang penuh dengan ciri kesopanan dan kesantunannya. Sudah menjadi resam bagi meneruskan seni tenunan ini, teknik-teknik tenunan dan pemprosesan diturunkan kepada satu generasi ke generasi yang lain. Ia agar ilmu ini tidak luput dan dapat diteruskan sampai bila-bila. Walau bagaimanapun, mereka amat bertuah kerana mendapat galakan sangat baik daripada kerajaan negeri Pahang. Tenunan dulu memang daripada dulu ke sekarang ni cara dia berbeza, tapi kita cara kualiti dia tu kita tetap jaga. Tenun Makassar ni, tenun ni memang diwarisi oleh keluarga saja dulu, belum lagi masuk orang-orang luar. Sebab tenun Pahang ni dia kalau ahli keluarga saja dia cara dia orang tua-tua khabar berbuat, dia tak boleh berkelahi, tak boleh masam-masam muka, cakap nak betul, lantar larang orang tua-tua dulu. Sebagai sutera yang paling terkenal yang ditenun di Pahang, ia telah dianugerahkan status diraja oleh Yang Amat Mulia Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, Putera Mahkota Pahang pada 8 Mei 2006. Malah, sehingga ke hari ini, mesin khas menenun tenun Pahang diraja masih boleh dijumpai dalam kebanyakan rumah di kampung Mengkasar. Dan sama ada lelaki dan wanita kampung, muda dan tua, terus menjalankan aktiviti penenunan. Harapan Mak Teh tu tenun Pahang ni kalau bolehnya tenun ni janganlah orang kata berkubur gitu saja kan. Kalau bolehnya macam kerajaan negeri Pahang ni dia macam perbadanan berusahalah untuk mengekalkan tenun Pahang ini. Tapi Mak Teh pun ucapkan terima kasih juga kepada kerajaan negeri Pahang, macam seperti muzium, kerah tangan tu banyak main peranan untuk menaikkan tenun Pahang ni. Jadi Mak Teh suka beri semangat kepada generasi akan datang supaya berminat dengan tenun Pahang ni, berkekalan tenun Pahang ni. Sebab dulu masa Mak Teh dulu tempat lain dah tak ada kan, cuma tinggal Pulau Keladi je. Arwah Tok Mak Teh cakap dengan Mak Teh, dia beri pantun, ten telinga tikus, biar ganteng jangan putus.
Mak Atih pakai cakap itulah hingga ke hari ini. Sekarang ni Alif bersama dengan Haji Asmat yang merupakan generasi terdahulu masyarakat Mangkasar yang ada di Pekan Pahang ni. Ada perbezaan tak orang Mangkasar dengan Bugis Mangkasar ni? Bugis negeri dia. Mangkasar adalah ibu negeri dia. Oh. Itu dia. Jadi seorang salah faham Mangkasar Bugis. Bugis lain dia kira Mangkasar lain. Tidak. Bugis, tanah Bugis. Ibu negeri dia adalah Mangkasar. Mangkasar. Ha. Jadi dia adalah orang Bugis jugalah Mangkasar ni? Bugis lah. Memang Bugis? Ibu negeri dia Bugis. Negeri dia. Oh. Ada tak kejayaan-kejayaan yang harus dibanggakan oleh orang-orang Makassar ni sendiri? Macam contohnya, macam Toraja, Perdana Malaysia yang kedua. Dia pun orang Makassar lah. Mangkasar, keturunan Kerajaan Haji. Tuan Haji Daud. Bin Zainab Bidin ataupun Black Haji Muda. Lepas itu anak dia Haji Osman. Saya perasan yang untuk masyarakat Mangkasar ni tak banyak rujukan. Memang tak ada. Dulu, tak ada. Kenapa? Saya sekat saya lahir, saya pun tanya tak tahu. Tanya orang tua dulu. Tak tahu dia kata Jack, aku tak tahu. Tak ambil hal dari segi sejarah. Keturunan Bugis di Mangkasar ni kebanyakan dululah atas pada saya semua kahwin sepupu. Contohnya saya sepupu. Datang mak ayah saya sepupu. Datang pula pak mentua, mak mentua saya sepupu. Kalau orang luar masuk memang Tak bagi. tak nak. Tak nak. Tak nak. Tak berminat di hati. Tak pergi. Tak terima, tak terima. Tak terima. Bugis ni memang suka mantap. Saya tanya orang Bugis pun dia kata begitulah. Tok Empat sebenarnya apakah maksud Tok Empat tu sendiri sebenarnya? Ali kita tanya. Kenapa bukan Tok Lima, Tok Enam? Oh, maksud Tok Empat tu. Kenapa bukan 5 dan kenapa bukan 6? Tapi 4. Empat. Sebabnya dia ada 4 unsur. Api, air, Air, tanah dan angin. tanah dan juga angin. So, itulah bermaksud Tok Empat. Kerana dia akan menjaga keempat-empat sekali unsur-unsur tersebut. Itu datang dari Tok Empat. Tapi sebenarnya peranan Tok Empat ni apa dalam sebuah masyarakat tu? Biasalah, Tok Empat ni kalau di sini kita kenali juga sebagai ketua kampung. Ketua kampung. Ketua kampung. Bila ketua kampung tu, dia akan mewakili golongan di sini. Dialah akan ke depan. Sebagai Dalam wakil. apa-apa hal. Dalam apa hal? Ya. Okey. Dalam masyarakat Makassar ni, boleh ceritakan sikit tak? Di mana asal-usulnya datang etnik Makassar ni? Oh, boleh. Tapi sebelum tu, kita pergi makan dulu di tempat yang special. Jadi, saya akan dapat jawapan dia sambil makan. Ya, Sedap. betul. Macam tu, apa lagi? Boleh. Jom kita. Tempat kita kat mana ni? Inilah tempat yang kita katakan tadi. Special menu dari Makassar tadi. Oh, ini ada. Sebelum saya nak sentuh tentang makanan ni, ada satu persoalan yang belum terjawab tadi. Betul. Sebelum kita sampai ke sini tadi. Betul. Jadi, saya ulang balik soalan dia. Okey. Apakah asal usul orang Makassar? Ya. Ceritanya begini. Ini menurut cerita orang-orang tua dululah. Yang dicerita turun-temurun pada anak generasi ke generasi. Tok Tuan ni atau yang dikenali dengan Kerajaan Haji ini asalnya memang raja daripada Goa. So, Goa di Makassar. Masa berlaku peperangan antara Belanda dengan Makassar, anak raja ni dah ditangkap oleh pihak Belanda dan untuk dibawa ke Cape Town. Punya jauh. Ya. Tetapi dalam perjalanan daripada Makassar pergi untuk ke Cape Town tu, Tok Tuan ni atau dikenali dengan Kerajaan Haji ni, dia telah terjun ke dalam sungai itu berhampiran dengan sungai Muar. Jadi dia telah bermustaftin di situ. Daripada sungai Muar
Dia duduk di situ, dia pergi ke Endau, dia singgah dulu di Teluk Kandang. Dia duduk di Teluk Kandang, selepas itu barulah dia balik, berhijrah pula ke seberang sini, ke Kampung Mengkasar. Dan dibuka Kampung Mengkasar, penempatan untuk Kampung Mengkasar. Dia buka penempatan. Itulah dia punya asal usul Kampung Mengkasar ni. Orang Mengkasar ni dia tidak akan duduk setempat. Dia akan sentiasa berhijrah, dia akan sentiasa merantau. Sebab dia memang seorang pelayar. Jadi dia akan sentiasa berjalan ke mana-mana. Kita ada satu moto dia. Moto dia daripada air meleleh sehinggalah ombak memecah. Bermaksudnya air yang meleleh itu kecil. Tapi bila ombak memecah dia akan dia merebak. Merebak. So penduduk Mengkasar ni dia merebak. Sekarang ni saya nampak macam ada benda-benda ni dia macam panggil saya je. Sebenarnya apa benda ni? Ini pun dinamakan murtabak. Tetapi bukanlah makanan special Mengkasar. Bukan. Dia adalah makanan yang ada di Kampung Mengkasar sahaja. Dia sempena pada Kampung Mengkasar. Oh, maknanya perspektif selama ni orang mengatakan martabak Mengkasar tu daripada Mengkasar. Bukanlah. Bukan. Dia bukan makanan tradisi. Bukan makanan tradisi orang Mengkasar. Dia terletak di Mengkasar. So, ya, apa yang betulnya? dia makan. Kita makan dan pastinya Mengkasar. Alhamdulillah, Alif nak ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh keluarga Tok Empat, Haji Asmat dan juga Mak Teh Tenun kerana sudi meluangkan masa sama saya dan melayan saya untuk mengenali lebih dekat lagi tentang etnik Mengkasar ni. Hari ni, banyak info yang dapat dan apa yang Alif boleh simpulkan kepada anda semua. Orang-orang Mengkasar hari ini, memang cukup hebat. Mana taknya dalam lipatan sejarah telah membuktikan asal-usul mereka ini tergolong dari golongan-golongan yang hebat. Antaranya bangsawan, pembesar-besar serta para ulama yang disegani. Alhamdulillah selesai sudah tugas Alif untuk episod kali ini. Jadi kita jumpa lagi episod akan datang dalam etnik kita. Tak kenal maka tak cinta. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.